On the way. Siapa yang on the way ni? On the way tapi tak ada nama. Okay. So, selamat datang ke channel. Hari ni kita ada berapa orang ni? Kita ada 10, 11, 12 tolak saya sebab saya dua akaun, satu paparan. So ada 10 orang. Assalamualaikum, selamat datang Cikgu Ridwan. So hari ni kita nak sambung balik. Macam semalam dah buat latihan dengan Cikgu Ridwan. So hari ni kita akan ulang balik bab 2 sebab sebelum kita nak masuk pada bab 3. Sebab semasa kita buat scratch ramai lagi yang ketinggalan, tak tahu macam mana nak bina struktur kawalan. So kita ulang balik struktur kawalan. Sebab apa, benda ni dah pernah belajar dah ketika form 1 pasal struktur kawalan. So kita ulang saja terlebih dahulu supaya kita boleh refresh balik kita punya prior knowledge. Okey, penggunaan struktur kawalan dalam bahasa pengaturcaraan Python. Tingkatan 2 ni kita akan buat Python. Tapi kita kena ubah Python ni kepada Scratch. Jadi ubah dia kepada Scratch. So Scratch itu kita dah pernah buat dah struktur kawalan ulangan yang gunakan forever, repeat dan sebagainya. Dan kita nak tengok sebenarnya apa yang berlaku, macam mana nak letak dia punya syarat dan sebagainya. Itu kita dah pernah buat. Tapi kadang-kadang ada lagi yang pelajar-pelajar tidak tahu peletakan syarat tu macam mana. That's why hari ni kita ulang balik bab 2 ni. Okey. Dalam penggunaan struktur kawalan dalam bahasa pengaturcaraan Python, ya. Ini dah saya gunakan terus ke dalam Python lah. Ya, sebab apa kita nak apply nanti lepas kita guna Scratch kita akan guna Python. Okey. Cikgu Wan okey Cikgu Wan? Lain okey? Okey, teruskan. Okey. So kita tengok pada kita punya slide, boleh tengok pada slide awak semua. So ni dia punya ni lah. Okay, so dalam standard kandungan tingkatan 1 dah pernah belajar dalam 4.12, 4.13, 4.14 ya. Ini dah akan belajar pula pada tingkatan 2, 3.21 dan sebagainya. Ni kalau kita belajar dalam kita nanti buat kod arahan dan sebagainya. Ini kita akan buat Python lah. Tapi hari ni kita just nak tahu ya sesuatu yang kamu mungkin masih lagi tidak faham tentang struktur kawalan. Kalau kita lihat pada gambar rajah pada skrin kamu masing-masing tu, ada 3 jenis struktur kawalan. Ada jujukan, ada pilihan, ada ulangan. Ya. Manakala yang paling banyak sekali dia punya anak-anak bahagian pada struktur kawalan pilihan. Yang mana struktur kawalan pilihan ni ada pilihan tunggal, ada pilihan pelbagai pilihan, ada dewi pilihan, ada yang pilihan bersarang. Ada 4 jenis kat sini kalau untuk pilihan. Manakala untuk ulangan ada selagi dengan for. Ini mungkin kamu dah pernah belajar sebelum ni. So just kita nak review balik satu persatu jujukan pilihan ulangan. Kalau macam hari tu kita buat dalam Scratch kita banyak gunakan ulangan. Manakala ada juga kita gunakan pilihan. Gunakan pilihan. Mungkin kamu tak sempat sebab apa hari Isnin itu kita dah buat Scratch bersama dengan 2 UPM. Kita dah gunakan macam mana nak bouncekan bola tu. Kalau tak silap saya sebab kelas kamu saya nak buat pada hari Selasa tapi saya ada kekangan pada hari Selasa semalam. So sepatutnya tambung hari ini tetapi kita ber-KP pula. So kita terpaksa tunda dulu kita punya program Scratch tu, tapi kita balik semula dalam pengulangan nota kita. Kalau kita nak gunakan Scratch hari ni juga, takut nanti ada di samping kamu tak ada perisian tersebut. So kita kena lupakan sebentar, bukan lupakan selamanya, tinggalkan sekejap pasal Scratch, kita lihat balik struktur kawalan. Okey. So gambar rajah ni adalah antara gambar rajah yang penting ya, selalunya menjadikan kita mudah ketika kita nak membuat orang kata apa sistem guna Python nanti. Sebab apa? Kita kena determine dulu apa sebenarnya struktur kawalan yang kita nak guna ketika kita nak buat program tersebut. Okey, kalau kat sini ada 3, kemudian ada anak-anak daripada bahagian bawah. Okey, ini antara contoh ataupun sebahagian yang ada dalam struktur kawalan. Okey, struktur kawalan jujukan.
Ya, struktur kawalan jujukan ni adalah struktur di mana melaksanakan arahan baris demi baris mengikut susunan atau aliran sahaja atau daripada atas ke bawah secara tertib. Kalau kita tengok ke atas pada gambar rajah bahagian tepi itu, dia memaparkan 4 kotak proses. Kalau 4 petak macam itulah proses, yang mana proses tersebut berlaku by sequence and sequence. Maksudnya apa? Step by step. Anak panah itu menunjuk ke bahagian bawah. Maksudnya bahawa struktur kawalan jujukan itu bermula daripada atas dan berakhir pada bahagian bawah mengikut tertib-tertib dalam struktur jujukan tersebut. Ini antara contoh gambaran baginya. Ini adalah contoh apa dia punya statement ataupun dia punya orang kata apa programming dalam Python. So, kamu boleh lihat dulu bahagian ini. Ini adalah contoh juga dalam Python. Saya nak tunjuk hari ini tapi tak boleh lah. Sebab apa? Takut nanti kamu pening. Sebab apa? Benda ni kita kena learn step by step. So, kita just perlihatkan saja. Ini contoh struktur, contohnya apa coding dalam Python. Nanti kita akan guna ni Python ni setelah kita lakukan Scratch nanti. Okay. Okay, kita lihat pada struktur kawalan pilihan tunggal. Tunggal maksudnya satu saja pilihan dia. Ya, manakala struktur pilihan tunggal ini ada satu syarat saja yang perlu diuji. Contohnya syarat hari ini hujan atau tidak. Kalau tidak, apa yang perlu dilakukan? Kalau ya, apa perlu dilakukan? Ya, pilihan tersebut hanya ada satu keputusan saja atau yang wujud iaitu benar atau ya. Jika benar maka satu set tindakan akan dilaksanakan. Kalau tak, tidak ada apa-apa. Ya, contohlah, kalau hari ini semua pelajar sihat, semua dah hadir ke sekolah. Jika tidak, sekolah cuti. Itu contoh pilihan yang pada satu pilihan saja. Tak ada pilihan lain yang bergantung pada pilihan yang pertama. Ini contoh struktur kawalan pilihan tunggal. Maksudnya apa? Satu saja diamond kat situ unit uji syarat dia. Manakala ungkapan ni adalah guna if saja. Ya, ini contohlah. Yang mana if ni yang boleh diuji akan menghasilkan keputusan logik true atau false. If, jika hari ini hujan, ungkapan tu adalah dia punya syarat. Dia punya apa perletakan, dia punya apa yang kita nak uji terhadap masukan yang kita beri. Ya. Kemudian penyataan dilaksanakan setelah mendapati kehendak ungkapan. Kalau syarat tadi dipenuhi, apa yang perlu dilakukan? Kalau syarat tidak dipenuhi, apa yang tidak dilakukan? Itu antara contoh apa dalam struktur kawalan tunggal. Contoh kawalan tunggal. Okey, saya nak kamu salin dulu bahagian ni. Sekejap lagi saya akan datang semula. Okey, dah habis salin? Sebab apa yang ini penting, kalau kita nak buat scratch nanti kita kena tahu juga apa yang kita nak letak pada bahagian kawalan tersebut.
Macam itu kita tak tahu nak letak apa bahagian ungkapan tu. Dia punya numbers ataupun dia punya condition kat situ. Cuma yang ini antara contoh lah yang saya boleh bagi kepada kamu. Boleh guna juga dalam Python nanti sebagai contoh yang akan berlaku. Boleh guna juga dalam Scratch. Ya. Selamat datang yang baru hadir. Okey. Dalam masa yang sama cikgu dah suruh kamu salin tadi. So kita akan go through pula pada bahagian yang lain. Okey. Yang ini antara contoh dia punya programming. Programming dalam Python. Programming dalam Python. Tapi yang ini kita akan pergi nanti. Yang pentingnya yang ini. Ini yang penting. Kalau yang ini nanti kita akan lihat bila kita dah lepas Scratch, kita akan masuk pada Python. Okey. Ini juga dalam bentuk Python juga. Ini kita tinggalkan dulu. Saya tak nak kamu pening nanti. Kita akan ambil bahagian-bahagian yang mana penting saja. Okey, struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan ini adalah struktur kawalan pilihan yang mana ada dua pilihan, ada dua pilihan, benar atau palsu. Kalau tadi tu dia ada satu je pilihan, ya, satu pilihan saja. Manakala yang ini ada dua pilihan. Kalau yang satu pilihan ni setelah kalau benar maka yang tamat tadi dia akan terus ke tamat. Kalau tidak dia akan terus ke tamat. Kalau yang ini pula dia ada dua. Sama ada palsu atau tidak benar. Maaf yang tadi saya salah bagi dia punya ungkapan. Yang tadi contohlah hari ni hujan. Apa yang perlu dilakukan? Ada satu je tindakan. Tapi kalau dalam dua pilihan ini, saya betulkan yang tadi tu, maaf. Kalau dua pilihan pula dia ada dua. Manakala tindakan tadi tindakan A dan tindakan B. Dia ada dua tindakan. Keputusan yang berbeza berdasarkan dia punya syarat tadi. Sama ada kalau jika hari ini sihat, apa yang diperlukan? Tindakan pertama, apa yang dilakukan? Kalau benar. Kalau palsu, apa yang perlu dilakukan? Ini maksud contoh pilihan, dua pilihan. Ada dua pilihan. Kalau tadi itu satu pilihan saja. Setiap keputusan akan melaksanakan satu set tindakan saja. Tidak melakukan kedua. Okey. Ini dia punya orang kata apa? Struktur kawalan pilihan bagi notasi dia berbeza pula. Kalau yang tadi tu kita just ada if saja, tapi pada dua pilihan dia ada if else. If else maksudnya apa? Ada apa kesan jika ungkapan yang syarat tadi tidak dipatuhi. Jika ungkapan if tadi adalah false ataupun tidak dipatuhi, maka penyataan pada else akan dilaksanakan. Ini contoh yang sinteks bagi dua pilihan. Saya screen dulu. Saya letak pada screen kita punya Telegram, nanti boleh tengok sendiri. Okay, so ini beza dia antara dua benda ni. Okay, so ini dua pilihan. So kita akan lihat pada yang seterusnya. Ini adalah pilihan pelbagai pilihan. Maksudnya apa? Ada banyak pilihan kat sini. Ya, banyak syarat. Maksudnya kalau lihat pada bahagian kanan tu ada 3 syarat yang perlu jika kalau dia palsu. Kalau benar, tindakan dilakukan. Ya, setiap pilihan ada 2 keputusan sama ada benar atau palsu dan tindakan perlu dilaksanakan. Syaratnya ada apa? Ada contoh kalau hari ini hujan. Ya, contoh hari ini hujan. Jika tidak, hari ini panas. Jika tidak, hari ini mendung. Dia maksudnya syarat dia ada 3 syarat dia. Maka tindakan ni berbeza-beza setiap syarat tersebut. Ini contoh kalau pilihan pelbagai. Maksudnya apa? Dalam contoh lah kita pergi klinik sebelum ni. Di klinik, kalau semua pernah pergi klinik kan. Sekarang kalau orang pergi klinik, orang jumpa doktor, doktor akan cek suhu, dia akan tengok kita punya simptom, dia tulis dalam komputer, dah keluar dah description apa penyakit kita. Ya, sebenarnya dalam dia menentukan penyakit kita, sebab apa dia gunakan pelbagai pilihan dalamnya. Contohlah, uji syarat pertama. Uji syarat pertama dia akan cek suhu berapa. Kalau suhu tadi lebih pada 37, tindakan A demam. Kalau tidak, dia akan lihat pula kahak tadi warna apa. Kahak tadi warna apa dan sebagainya. Kalau kahak tadi warna apa, nyatakan pula apa simptom-simptom yang lain. Itu tentu syarat-syarat tadi dipatuhi baru kita akan keluar dia punya apa sebenarnya berlaku pada pesakit tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat, that's why kalau kita pergi klinik, dia cepat. Dia tak ada buat pemeriksaan sepenuhnya pada kita. Dia just kita tengok suhu, tengok apa simptom dan sebagainya, dia akan keklik dalam dia punya komputer, dia akan keluar apa sebenarnya yang berlaku serta ubat yang perlu diambil. Itu contoh. Sebab apa? Manusia ni one day nanti dia akan digantikan dengan komputer. Pasal apa? Tak perlu lagi orang yang nak
nak kena pasti dan sebagainya. Kalau mungkin satu hari nanti kalau kita lihat kebanyakan sekarang ni kita melakukan pembelian secara online contohnya. Ya, tak perlu lagi orang yang bekerja di bank, accountant dan sebagainya. Contoh, suatu hari nanti pekerjaan ini akan lama-lama akan hilang. Sebab apa? Manusia ni lebih ada ke orang kata apa, lebih banyak membeli menggunakan online. Dan manakala simpanan pun boleh dilakukan secara online. Jadi maksudnya apa? Bank ni akan jadi second choice bagi mereka untuk melakukan transaksi dan sebagainya. Ini contoh satu hari yang akan datang. Mungkin juga peguam. Peguam satu hari sekarang ni peguam penting, tapi mungkin satu hari nanti peguam akan digantikan dengan komputer untuk membuat putusan. Sebab apa? Wujudnya struktur kawalan pilihan ni yang mana bila manusia letakkan dia punya syarat, maka dia akan keluarkan keputusan yang berlaku. Maksudnya apa? One day suatu benda ni akan berlaku juga. Macam kita tak pastilah. Kan kita tak pernah fikir apa yang berlaku hari ni. Terpaksa pakai mask setiap hari. Kan apa nak keluar dan sebagainya terganggu dan sebagainya. One day kita mungkin akan berlaku juga. Manusia terpaksa bawa tong oksigen kat belakang badan. Ini contoh yang akan berlaku suatu hari nanti. Nampak macam tidak logik, tapi sesuatu itu boleh berlaku kalau ada sebab dan akibatnya. Okey. So ini adalah contoh gambaran untuk struktur pelbagai pilihan. Kita lihat dia punya ungkapan pula. Ungkapan pilihan ni dia ada pelbagai, dia ada if, ada else if, kemudian ada else ni. Ya, else if ini ada eja salah ni. Maaf, cikgu betulkan dulu uh, dia punya ejaan bagi tu. Sepatutnya dia bukan L is. Dia patutnya L. Okay. Else if. Ungkapan baru penyataan. Okey. Okay, maksudnya apa? Ni. Okey, ini yang betul. Tadi salah. Dia maksudnya apa? Dia ada pertanyaan selagi-lagi. Syarat yang kedua perlu dipatuhi, barulah dia akan diambil kira sebagai kesalahan. Ya, kenapa di bawah? Nak di ke atas. Turun juga. Dia dah besar kan dia. Ya, besar kan lagi. Besar ke belakang. Kenapa? Ya. Okey. Ini contoh untuk unit kawalan pilihan pelbagai yang mana kita ada if, else, if. Kalau tadi yang pertama tadi ada if saja. Yang kedua kalau dua pilihan ada if, else. Manakala kalau untuk struktur kawalan pelbagai pilihan dia ada if, else, if dan else. Dia ada bertanya lagi. If tu ada dua kali. Ya, if tu ada dua kali. Maksudnya syarat tu ada dua. If tu maksudnya syarat. Ya, manakala else itu selain daripada syarat. Ya, okey. So saya copy juga bahagian ni. Saya paste pada kamu punya. Okay. So sekarang dah ada 3 jenis struktur kawalan pilihan. Kita masuk struktur kawalan yang keempat. Ya, struktur kawalan yang keempat. Struktur kawalan pilihan yang keempat. Ini contoh dia. Ya, okay. Tengok kalau kamu lihat kat sini. Macam mana dia nak kira grade kamu. Ya, kadang-kadang kita tengok macam mudah je kita nak tentukan grade bagi pelajar ni. Tapi ini antara kita gunakan programming dalam Python ni, macam mana kita nak tentukan grade pelajar tadi. Kalau 80 tu cemerlang, 70 itu baik, 60 tu kepujian memuaskan. Maksud apa? Banyak syarat yang perlu dipatuhi. If kat situ kita tengok. If yang pertama, if yang ketiga, if yang keempat. Ada berapa if sini? Ada satu if. Ya, ada satu lagi if kat sini. Ada satu lagi if kat sini. Ada satu lagi if kat sini. Maksudnya ada 4 syarat. Ya, ada 4 syarat. Baru yang syarat yang kelima ini selain daripada 4 syarat ni dia panggil else. Selain daripada yang keempat tu, maka dia akan print tidak memuaskan. Itu contoh dia punya programming dalam Python. Okey. Ini dia punya struktur kawalan lah. Berbagai dia punya sama juga macam tadi. Saya copy juga saya terangkan tadi. Cuma yang tadi nampak macam satu saja. Ini saya letakkan banyak sikit. Okey. So kita akan lihat pada struktur kawalan pilihan yang ini yang bersarang. Dalam buku teks kamu ada yang bersarang. Struktur kawalan bersarang ini struktur kawalan pilihan yang berada dalam satu struktur kawalan pilihan yang lain.
Maksudnya apa? Berganda-ganda pilihan dia. Ataupun satu atau lebih pernyataan bersyarat yang perlu diuji menghasilkan keputusan benar, true sebelum dan set tindakan yang dilaksanakan boleh menggabungkan suatu kawalan pilihan tunggal di pilihan dan sebagainya. Sekejap ya, cikgu boleh buka tak? Scratch online. Scratch online. Scratch. Cikgu pakai komputer yang lain, cikgu tak pakai komputer yang selalu cikgu bawa tu. So cikgu akan test yang online, boleh tak? Kita akan tengok Scratch online. Start click. Sekejap ya. Okay. So kita tutup yang ni dulu. Kita punya screen untuk kita tutup tu. So kita akan pergi kepada Scratch. Ya, kita akan pergi kepada Scratch. Macam mana kita nak buat 4 daripada struktur kawalan pilihan tadi. Ya. Okay, kita tengok yang pertama sekali, kita tengok pada struktur kawalan, lihat pada Scratch yang pada kamu punya phone, ni Scratch. So, kita nak pergi pada struktur kawalan saja. So, kita akan lihat pada control. You all boleh buka dalam you all punya phone, benda ni boleh buka kat phone sebenarnya. Ya, boleh guna sebab apa dia online ni boleh buka kat phone, boleh buka kat laptop dan sebagainya. Cuma kat phone tu dia kecil lah. Kalau phone tu kecil, you boleh sambung dekat TV, boleh nampak besar sikit. Okay, so kita akan lihat yang pertama sekali. Yang ini adalah struktur kawalan pilihan yang ada satu saja. Ini sebagai struktur kawalan tunggal. Sebab apa? Dia ada if saja. So dia akan contoh dia punya operation. Kita akan ambil contoh sini. Variable. Ambil nombor. Okey, so masukkan nombor kat bahagian ni. Okey, pada bahagian ni, macam mana besar kan? Okey. Pada ruangan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Cikgu kena hide ni dulu. Properties. Properties. Taskbar, auto hide. Okey. Okey. Okay, pada bahagian ni, you akan tengok kat sini. Okey, boleh nampak ya? You all boleh nampak tak scratch yang cikgu tunjuk ni? Siapa boleh respon? Nampak. Nampak ya? Okey. Pada scratch yang pertama ni, kita nak buat scratch tadi yang mana ada pilihan tunggal saja. Ada satu je pilihan. If apa yang berlaku. Contohnya if nombor lebih besar daripada 50, move step 10. Contoh macam ni. Ataupun lebih besar daripada 10. Okay. Move step 10. Ini contoh struktur kawalan tunggal. Maksudnya apa? Ada satu syarat dan ada satu sahaja dia punya kemungkinan keluaran bagi syarat itu, penyataan yang keluar daripada syarat itu. Tapi kalau kita guna pula struktur kawalan yang mana kita gantikan struktur kawalan tadi kepada struktur kawalan yang ada else, contohnya yang ini. If else, okay. Condition pun sama, bawa ke sini. Masuk ke ni, kat sini. Move step. Ini contohnya kalau struktur kawalan yang ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ini delete dulu. Okay, dua pilihan. Kalau dia pertama tadi dipenuhi, maka dia akan gerak. Kalau dia besar pada 10, dia akan gerak 10. Kalau tidak, dia akan jadi gerak 100. Ini contoh. Dia maksud apa? Ada dua pilihan. Ini dipanggil sebagai struktur kawalan pilihan dui pilihan. Ini ada maksud apa? Diberikan kita dua jenis pilihan. Sama ada yang pertama move 10 step ataupun move 100 steps. Ini contoh dia punya perwakilan bagi dui pilihan. Bagaimana pula kita nak letakkan contohnya? Kita ada syarat-syarat yang banyak lagi pada bahagian bawah dia. Ya, sebenarnya kejap cikgu ya. Cikgu, itu macam ada button tambah bawah tepi. Tapi macam mana nak tambah dia ya. Okey. Kalau yang saya punya tu dia ada button tambah. Maksudnya kita ada boleh banyak if lagi bahagian bawah ni. Sekejap ya.
Selamat datang Zurin, selamat datang Balkis dan sebahagian yang lain. Cikgu tak boleh nak baca tadi yang hadir ni, cuma cikgu boleh nampak yang pop-up je. Siapa yang ada dan sebagainya. Yang lain cikgu tak boleh nak baca semua nama-nama kamu. Ya. Okey, kalau ada lagi satu, dia bagi struktur kawalan pilihan pelbagai. Kalau pilihan pelbagai tadi dia ada bawah ni, sepatutnya ada lagi satu. Cikgu tak boleh nak letak ya, dia punya ada perkataan tambah bahagian bawah ni. Kalau tambah nanti dia akan keluar satu lagi. Okey, kalau macam ni if else, okey, yang ini dah kira bersarang. Sebab apa bersarang dalam if ada if lagi. Sepatutnya ada bahagian ni dia boleh letak tambah pada bahagian ni. Tapi yang sekarang kenapa tak boleh? If then, kejap cikgu cari wait, anti repeat, repeat wait, wait. Kejap ya. Katanya if else, okey lah, okey, tak apalah cikgu tambah lagi saja if dalam dia ni supaya boleh dapat if yang seterusnya. If contoh nak buat yang bersyarat lah, if else ya, kita maksudnya if else, contoh yang ini. Okey, so syarat yang kedua, copy, duplicate, kita letak delete. Lepas tu dia boleh letak dia punya duplicate, kita letak kat sini. Okey. Sebenarnya if else, bawa if else balik dan sebagainya. Okey, ini contoh kita buat struktur kawalan pilihan yang mana dia ada pilihan yang kedua. Ya, pilihan yang kedua. Kalau lebih daripada 50, gerak berapa? Kalau else, duplicate, gerak 150. Okey, contoh macam ni. Ini gerak 50. Okey. Syarat yang pertama, jika nombor masukan tadi lebih besar pada 10, berak 50. Jika tidak, selain pada itu, nombor tadi lebih besar pada 50, apa yang dia buat? Kalau selain pada itu, kan jadi 150. Ini contoh, kalau kita ada banyak dia punya struktur pelbagai pilihan. Kat sini ada dua syarat. Kalau dalam yang seterusnya, kalau kita ada bersarang. Kalau bersarang pula, bersarang tu banyak lagi lah. Kalau contoh yang bersarang, dalam ni ada dalam lagi. Contohlah. Contoh ni dalam ni ada dalam ni. Ya, dalam ni duplicate lagi, ada dalam ni. Dalam ni ada duplicate lagi, ada dalam ni. Dia macam tu. Ya, dia punya ada syarat-syarat. Maksudnya syarat tadi banyak sangat. Dipanggil sebagai struktur kawalan pilihan bersarang. Ini contoh dia punya programming dalam kita punya Scratch. Mungkin tak nampak hari ni, don't worry. Kita akan buat ketika kita buat hands-on nanti pada hari Selasa atau hari Rabu lepas buka sekolah. Kita dah lepas ni tak ada dah sekolah dah. Kita sekolah cuti untuk hari raya. Kemudian 2 minggu pula kita PDPR. Selepas PDPR tu pula kita akan sekolah. Maksudnya apa? Lambat lagi lah kita nak buat hands-on. Tapi dalam masa yang sama, you all boleh buka dalam kamu punya telefon ataupun kamu punya laptop. Boleh cuba-cubalah guna perisian Scratch online ni kalau tak nak install dalam kamu punya laptop ataupun sebagainya. Okey. So kita tutup untuk bahagian Scratch, kita kembali kepada bahagian nota tadi. Ya, bahagian nota tadi, ya cikgu besarkan balik nota ni. View, slideshow. So kita sambung pada bahagian slideshow. Okey, kita sambung untuk bahagian ni. Okey, kita struktur kawalan pilihan, dia ada dua atau lebih pernyataan, dia syarat dan sebagainya. Okey, ini contoh gambaran dia. Gambaran struktur kawalan pilihan. Yang mana ada banyak syarat-syarat di dalam syarat tersebut. Syarat-syarat tadi, ada syarat lain, mungkin ada bahagian bawah, ada syarat lagi yang lain. Okey, maksudnya apa? Dia bersarang, banyak sangat sarang ni. Ini contoh struktur kawalan pilihan bersarang. Ini juga struktur kawalan pilihan bersarang juga. Ya. Okay, ini antara ungkapan-ungkapan dia. Di dalam if ada if lagi. Dalam if ada if lagi. Itu dia semua dipanggil sebagai if bersarang. Kalau if bersarang ni, kita sebenarnya untuk programming ni tidak berapa sesuai sangat gunakan struktur kawalan pilihan bersarang ni. Sebab apa? Nanti kamu punya programming menjadi terlampau panjang. Lebih baik ditukar kepada penggunaan ulangan
ataupun for dan while tu lebih cantik gunakan dalam. Kalau guna if ni terlampau panjang nanti dia nampak terlampau panjang sangat kamu punya programming ataupun kamu punya apa scratch tu. Untuk elakkan daripada berlakunya benda yang pengulangan terlampau banyak, so kita kena ulang guna struktur kawalan ulangan lah daripada menggunakan struktur kawalan pilihan. Okey. Boleh salin dulu untuk kawalan pilihan bersarang ni. Sekejap ya, cikgu tinggalkan kamu. Okey, kita ada 15 minit lagi. Sebelum habisnya sesi kita ni, saya nak tanya lah. Nur Afika. Nur Afika ada tak? Afika ada tak? Tak ada. Amirul ada? Senyap je semua ni. Sedang menyalin ke? Hello? Anybody home? Saya. Okay. Senyapnya you all ni. Salin ke tidur? Dengan salin. Salin, okay. Ini untuk yang if lah. Tapi beza tadi, if tadi ada dua. Okay. Sebelum kita habis ni, Cikgu Ridwan ada tak latihan untuk struktur kawalan ni, Cikgu Ridwan? Tahu saya. Saya dalam modul lah, modul mana? Ada tak muka surat berapa tu suruh bagi dia orang kerja? 4, sebab ada 4 struktur kawalan, 4 pilihan ni. Sebab kadang-kadang dia orang tertukar antara satu sama, sebab ada 2 terlampau banyak sangat, ada 4 jenis. Jadi nak kukuhkan dia orang tu, kalau tengok muka surat berapa, Cikgu Ridwan saya tak ada buku. Sebab apa hari Selasa itu saya tak bawa balik apa-apa buku pun. Saya tak nak apa tunjukkan. Saya cari modul ya, modul ada dekat dalam beg. Tak apa, nanti Cikgu Ridwan boleh paparkan dekat Telegram ya, suruh dia orang buat kerja bahagian. Boleh ya Cikgu Ridwan? Terima kasih Cikgu Ridwan. Okay. So anak-anak sekalian, dah habis salin belum? Saya nak ke next screen. Okay, ini antara programming dia. Okay, ni programming dia nampak macam sama juga macam kita tadi, tapi kita gunakan if semua. Ya, yeah, that's why dia nampak macam bersarang. Maksudnya banyak lagi dia punya pertanyaan. Kalau skor tadi 100 hingga 80, dia baru A. Kalau yang mula-mula tadi, kita buat untuk tadi, kita je buat mudah je. Kalau dia makannya 80, cemerlang. 70 baik. Kalau lebih besar daripada 80, cemerlang. Tapi kalau kurang daripada 70, daripada besar daripada 70, dia bagi baik. Okey, dia ambil mana yang mana dahululah. Tetapi dalam kita gunakan struktur kawalan pilihan pelbagai ni, Allah, kita naik atas pula. Bersarang ni, dia banyak lagi in detail dia detail sangat sampai dia boleh nyatakan budak tadi range dia sampai mana. Jika kalau markah dia 100 sampai 80 baru dia kira sebagai A. Maksudnya apa? Dia banner lagi satu, orang kata apa, satu lagi syarat yang mana pelajar tadi kalau markah dia contohnya 79. Kalau peletakan 79, so syarat tadi dipatuhi. Maksudnya apa? 100 tadi, 79 tadi lebih kecil daripada 100 dan besar 79 tadi lebih Allahumma salli wa sallim, lebih kecil, lebih besar daripada 80. Ya, ada juga yang pertama tadi dia adalah betul, tapi pada syarat yang kedua dia salah sebab 79 tadi lebih kecil daripada 80. Tapi kalau pada syarat tadi dia menyatakan 79 lebih besar daripada 80. Kalau syarat tadi tidak dipatuhi maka ia false lah, maka dia akan pergi pada if yang kedua, skor dia lebih besar atau sama dengan 70. Maksud apa? Dalam cara ini dia nak letakkan kepada orang kata apa, pada user tadi supaya markah tadi kita boleh letakkan dia punya bandwidth yang antara berapa ke berapa. Jadi maksud apa, perwakilan untuk markah dia lagi nampak cantik lah untuk tentukan A, B, C dan D dan E dan F. Tetapi yang macam tadi dia hanya nak tentukan cemerlang ataupun dan sebagainya, jadi tak tentukan mana ke grade.
Tapi kalau nak tentukan grade, dia kena gunakan struktur kawalan pilihan bersarang untuk dapatkan jawapan yang lebih baik. Ini contoh penggunaan struktur kawalan bersarang ni. Tapi benda ni boleh kita gunakan for sebenarnya. Lebih mudah. Sebab dalam for dia boleh masukkan gelung tadi sampai dia jumpa sesuatu benda yang lebih baik digunakan. Okey. Ini overview balik yang kita dah belajar tadi. Jujukan ada satu saja, pilihan ada 4, ulangan selagi dan while ni kita akan masuk hari nanti sebab kita ada masa banyak lagi. Just hari ni kita just belajar 4 ni saja. Tadi dah tunjuk tadi dalam scratch tadi sedikit sedikit macam mana perwakilan untuk tunggal, pelbagai pilihan, pilihan dan pilihan bersarang yang mana kamu boleh buat sendiri di rumah sama ada menggunakan komputer ataupun phone. Saya tak pernah lagi buka phone Scratch guna phone, tapi ada sahabat saya kata Scratch boleh buka dalam phone saja. Jadi saya cuba boleh tak? Scratch online. Scratch online. So Scratch online. So create, cikgu tunjukkan Scratch online. Okey, ini paparan pada telefon cikgu. Kejap ya, cikgu nak tunjuk. So cikgu kena ni balik. Stop present dulu. Present. Stop present. Okey, cikgu buka kamera. You all boleh tengok pada kamera cikgu. Ni contoh. Cikgu buka kat phone cikgu. Kat phone cikgu boleh buat scratch. Tak ada masalah. Guna phone saja boleh guna scratch. Boleh gunakan nak test guna kawalan dan sebagainya. Cuma paparannya ada sedikit kecil lah. Tapi boleh juga kita lakukan. Dia punya coding dan sebagainya. Tak ada masalah. Ya, input dan sebagainya boleh gunakan dalam phone awak masing-masing. Ini antara contoh paparan yang kita boleh buka dalam phone. Cuma kalau tak boleh buka tu mungkin disebabkan talian internet kita lembat ataupun baki tidak mencukupi. Itu contohlah Scratch tak boleh buka. Ini contoh yang ada dalam telefon cikgu. Nak buka pada telefon yang kecil sikit. Ya. Sekejap ya. Kamu boleh On mic cikgu, on mic. Oh, sorry. Terima kasih, Akif. Cikgu pun tak perasan. Okey, yang ini guna skrin yang kecil. Yang ini guna skrin yang besar. Ya, kedua-dua skrin ni, dua telefon ni, dia punya spek ni berbeza. Tapi kedua-dua ni boleh buka. Tak ada masalah. Jadi, tak ada masalah pada paparan. Yang ni sama juga boleh buka Scratch. Yang ini pun boleh buka Scratch. Tak ada masalah. Jadi, you all boleh cubalah di rumah untuk buka Scratch gunakan telefon masing-masing. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Terima kasih Akif. Saya pun tak perasan button tadi tak ditekan. Alright. Ada apa nak tanya? 17 tolak 17 tolak 2 sama dengan 15 orang. Daripada 29. Diberikan 29 orang kan pelajar kita? Ya, betul. 29. Dalam tulis nanti 15 online, 15 lagi tak online. 15. 15 online. Yang 14 ni kita letakkan recording dulu dalam tu. Okey. Cikgu Ridwan tengah menanti kan? Ya. Sambil-sambil. Sorry. Okey. Okey, kita dah ada jam sekarang 1.55. Jangan kata saya ambil awal ke apa. Sebab apa?
awak saya nak bagi masa awak solat dulu ni 5 minit ni. Kalau awak pergi kelas awak yang sebelum selepas ini. So lepas ni ada kelas geografi, so jangan skip. Saya nak pastikan tu 15-15 ni ada dalam kelas geografi selepas ni. Walaupun bukan kelas saya, tapi saya titik beratkan juga sebab apa? Ilmu itu tidak boleh didapati di luar, tetapi ilmu boleh dapat di sekolah. So jangan sia-siakan waktu itu bersama guru. Okey. So saya akhiri. Cikgu Ridwan nak beri apa-apa tips atau pesan? Tak ada. Nanti saya WhatsApp yang mana perlu buat. Saya tengok dalam modul tu diorang dah buat dah. Mungkin dalam pre-test tu. Ya. Okey. Terima kasih Cikgu Ridwan. Okey, bye-bye. Okey kelas, so saya rasa sampai sini saja kelas kita hari ini. So kalau ada apa-apa kita akan gunakan Telegram sebagai untuk kita berkomunikasi. Jadi saya akhiri kelas kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye dulu. Bye-bye.